Sebelum daripada baba nak kupasan di dalam tajuk keluarga sunnah pada hari yang mulia ini, terlebih dahulu saya buat ta'aruf diri saya dan diri saudara kita lek sebelah kanan ni. Saya nama Haji Ismail Haji Ahmad, Tuan Guru Pondok Jujur Tabah. Dekat lah kalau kita duduk sini lagi pondok dalam 8 kilo gitu lah. Dan seorang lagi sebelah kanan saya ni nama Nurul Islam bin Komarudin. Dan beliau ni adalah mudir sekolah tahfizu Quran Kok Kapok. Bagaimana tu email royak tadi, iaitu menatu Ustaz Roni. Alhamdulillah hari ni kita akan buat kupasan tajuk keluarga sunnah. Belum daripada baba nak kecek, nak cakap dengan awak-awak tetamu kita hari ni, awak-awak kampung kita hari ni, kita giliran awal ni kepada Ustaz Nur dulu untuk dia buat kupasan secara umum, insya-Allah taala, dan baba ambil hak bahagian akhir insya-Allah. Dengan kami tak lewatkan masa, dijemput Ustaz Nur untuk beri kupasan di dalam tajuk keluarga sunnah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agak pada kau di rumah kanan ada jadi kau ekor dari ini apa nak begitu. Oh luar-luar kita masuk dengan belajar. Kita ayatnya pada Quran berapa? Tanya belajar. Dengan tentu dengan tak dulu mana ni? Masuk dengan ayat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru kita, yakni Baba daripada Jujur, dan terima kasih kepada Tu Imam Khatib Bilal dan semua yang ada pada banjelah ini. Mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dan kita tambahlah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, dia kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Allah taala kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah taala kata takutlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Allah Ta'ala bayar. Jadi kita nak main-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak boleh. Tak. Sebab tu Allah Ta'ala kata haqqa tuqatih,
dengan sebenar-benar takut kamu kepada Allah. Allahu Akbar. Dan akhir Allah Ta'ala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali sempurna agama kamu. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tambah takwa kita kepada Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hari akhirat ni tepat balasan. Kita hidup atas dunia ni, Allah Ta'ala bagi matlamat yang besar dua perkara. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ulama bagi tahu kepada kita, yakni Allah Ta'ala atas kita untuk tujuan apa? Ini matlamat yang pertama barang. Ini mula-mula sekali bermakna Allah Ta'ala atas kepada kita alam dunia ini untuk tujuan apa? Orang panggil maksud hidup kita. Yang kedua, Allah Ta'ala atas kita untuk keperluan hidup. Bermakna ulama bagi tahu di antara maksud hidup dengan keperluan hidup ni, nah, benar-benar dua ni orang panggil benar penting juga dalam kehidupan kita. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu, marilah sama-sama kita ni tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena cek diri kita, amalan kita, sempurna lagi amalan kita, supaya kita ni nak cari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang Allah Ta'ala telah pilih kita pada pagi yang mulia ini. Nah, ramai lagi tempat kita ni sebenar, tapi ini sebagai ilham daripada Allah atau hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita nak kecek tajuk keluarga sunnah, supaya benar ni ada dalam keluarga kita. Nah, macam mana kita nak hidup sunnah dalam keluarga kita? Yang pertama sekali, kita kena ada agama dalam kehidupan kita. Nah, macam mana kita nak hidup sunnah tetapi agama tidak ada dalam kehidupan kita? Sebab itulah anak-anak kita, suami kita, isteri kita, semua ni kena kaitan dengan agama, baru jadi keluarga, orang panggil keluarga bahagia. Kalau tidak, kita nak cari bahagia tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada agama. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia betul anak semenjak kecil-kecil lagi. Nah, kita pernah dengar dalam hadis, apabila anak kita masuk umur 7 tahun, maka kita kena ajar semaya kepada anak kita. Allahu Akbar. Ni cara pendidikan di dalam agama Allah Ta'ala. Apabila anak kita masuk cukup umur 7 tahun, maka kita ajarlah anak kita suruh semaya. Kalaulah sampai 10 tahun, ulama bagi tahu, kalaulah anak kita tak semaya lagi, maka Nabi SAW ajar suruh rotai kepada anak kita. Ini ajaran agama. Sebab tu kita nak kasih kepada anak, kena beri agama kepada dia. Kita nak kasih kepada isteri, kita nak kasih kepada tok lelaki kita kena ada agama dalam kehidupan. Nah, kalaulah tidak, maka tidak namakan keluarga sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk kita nak betul agama dalam kehidupan kita, yang pertama ajar anak. Nah, ajar anak supaya anak tupu dengan nafsu. Nah, ajar anak supaya anak ada agama dalam kehidupan anak. Ini baru nama keluarga sunnah. Begitu dengan tok suami kita. Macam mana kita nak ada keluarga bahagia kalaulah tok suami kita tidak ada agama dalam kehidupan dia? Tok lelaki tak ada agama, macam mana nak betul anak isteri? Nah, ada hari ni tok lelaki, tok suami kita ni sebagai pala gobak. Apabila pala gobak ni, apabila tok suami kita ni ada agama, maka dengan otomatik anak-anak isteri kita akan ada agama dalam rumah tangga kita. Ini satu yang penting. Sebab tajuk ini, orang panggil tajuk ini perlulah di segi masyarakat kita perlu. Kerana apa? Kita kena ingat, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas pada mati, 3 perkara yang akan bersama dengan kita di alam barzakh. Salah satu yang bersama dengan kita
anak yang soleh. Allahu Akbar. Anak yang soleh inilah kita nak buat macam mana nak anak kita dengar perkataan kita. Ada satu cerita untuk nak kupaskan supaya kita ni boleh dapat dengar satu cerita daripada ulama-ulama dulu. Supaya kita boleh fikir akhir zaman, kita dah akhir zaman, kadang-kadang kita ni kecil dengan anak kita ni tak dengar perkataan ibu bapa. Sebab tidak ada pendidikan agama. Jadi nak raya kata, selepas pada kita mati, tiga perkara yang akan bersama dengan kita. Salah satu, anak yang soleh. Allahu Akbar. Anak yang soleh akan bersama. Walaulah kita ada kerjaan besar, walaulah kita ada umur pintu banyak kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tidak bersama dengan anak-anak yang soleh. Sebab anak yang soleh akan bersama kita dunia sampai di akhirat sekali lagi. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita nak membicarakan perkara agama untuk ada dalam kehidupan anak kita ni, kita sebagai suami kena ada agama. Macam mana Nabi Nuh AS, kita tengok Nabi Nuh AS, mereka bersama dengan anak isteri dia 950 tahun. Allahu Akbar. Siapa? Nabi Nuh AS bersama dengan anak isteri 950 tahun. Bekas dengan kita kadang-kadang kita adalah masa 20 tahun. Boleh? Kadang-kadang kita sapa 30 tahun. Kadang-kadang kita bersama dengan anak isteri kita tak sampai 10 tahun pun ada. Tapi Nuh AS salah satu daripada Rasul Allah Ta'ala, dia bersama dengan anak isteri 950 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pasti dengar cerita ni molek. Sebab tu ulama bagi tahu, tengok Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul, dan dia orang yang paling soleh semasa Nabi Nuh AS. Tak ada dah orang yang paling soleh sekali, yang ni Nabi Nuh AS. Tapi oleh kerana Nabi Nuh usaha agama, dia ambil agama, tetapi isteri dengan anak tidak ambil agama. Akhir sekali isteri dengan anak mati tanpa kalimah. Walaiyazubillah. Tu isteri Nabi. Bukan isteri tok guru dak, bukan isteri tok pakai dak, bukan isteri ustaz dak, bukan anak tok guru besar. Itu adalah anak Nabi Nuh AS. Akhir sekali kedua-dua mati tanpa kalimah. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi kita nak rayak kata, kalau pok baik sekali pun belum tentu anak nak jadi baik. Kita tengok kisah Nabi Nuh AS. Pok Nabi Rasul, jadi Nabi, tapi akhir sekali isteri mati tak ada kalimah. Sebab tu dalam tajuk keluarga sunnah kita ni, kerana suami kita atau isteri kita ada masa banyak sekali bersama dengan anak. Sekiranya kalaulah mak ada agama, kalaulah isteri ada agama, maka anak wajib ada agama. Allahu Akbar. Sebab kita sebagai tok suami kadang-kadang tak ada masa nak bagi kepada keluarga. Gi pagi Kelantan. Oleh kerana kita ada satu kongkan ni supaya kita nak hipungkan perempuan, supaya perempuan ni dia bersama dengan anak, dia kena ajak anak supaya jadi keluarga baiti jannati. Macam mana Nabi SAW kaya. Nabi kata baiti jannati, rumahku adalah syurga. Allahu Akbar. Macam mana Nabi boleh rayak kata rumahku adalah syurga, sedangkan rumah Nabi kita tahu, kalau kita dengar dalam sejarah, rumah Nabi tidak besar seperti mana kita ada sekarang ni. Kipas masa dulu tak ada. Tidak ada kipas. Kita lah ni tak cukup butir 2, tak cukup 2, 3. Kadang orang kaya-kaya sikit tak cukup, dia boleh pakai aircon. Bahagia kalau kita tengok, itu adalah bahagia. Tetapi bahagia yang sengoti, bahagia yang sejati apabila ada agama dalam keluarga dia. Ini apa ini? Keluarga bahagia. Itu bermakna isteri apabila ada anak dengan otomatik anak akan ada. Isteri apabila ada agama, otomatik anak akan ada agama. Sebab marilah sama-sama kita ni tambah takwa kita kepada Allah. Kita kena rasa takut kepada akhirat.
Kita kena rasa takut daripada perintah-perintah Allah. Dah. Sebab tu Nabi ajar 7 tahun kena semaya dah. Ada anak 7 tahun kena ajar semaya. Sebab semaya adalah tiada agama. Apabila tidak ada semaya, maka amalan yang kita buat amalan lain, maka rusak habisnya. Kerana apa? Kerana semaya kita tak jaga. Sebab tu marilah sama-sama kita ajak anak pertama sekali, ajar suruh dia semaya. InsyaAllah lah. Royak kepada anak kita. Siapa masa panggil anak mari. Umur 7 tahun maya tak kena, tak apa, dimaaf oleh Allah Ta'ala. Sebab tak cukup syarat lagi. Tapi oleh kerana agama, dia ajar 7 tahun kena semaya. 10 tahun anak tak semaya lagi, kita kena rotel apa? Kena rotel lah. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di hari ini kadang-kadang anak kita umur 17, kadang-kadang anak kita umur 18, 3 tahun, dah 2 tahun masuk akhir balik. Kadang anak kita tinggal lagi semaya. Allah Akbar. Tinggal lagi semaya. Nah, kita kena ingat semaya amalan yang pertama sekali selepas pada kita mati. Dah, semaya lah. Allah Ta'ala akan gayak kepada malaikat, mungkin tanya khas semaya yang pertama sekali. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekiranya semaya kita molek, maka molek amalan-amalan lain. Sekiranya semaya kita tak molek, maka tak moleklah amalan-amalan lain. Sebab tu Nabi suruh bina di semaya. Apabila semaya molek, maka puasa akan jadi molek. Apabila semaya molek, kita zikir akan cukup pagi dan petang. Apabila semaya molek, barakat Allah Ta'ala nak bagi kerana kita jaga semaya. Dalam satu hadis Nabi kata, 2 rakaat di tengah malam. Nah, 2 rakaat di tengah malam, nah, lebih baik, lebih mahal, lebih kaya, lebih pada dunia dan isi-isi dunia. Allahu Akbar. 2 rakaat. Nah, sebab tu kita kena bicara dengan tok suami kita. Tok suami kita kena ajar isteri kita, kena pakak-pakak bangun malam weh. InsyaAllah dah. Kena pakak bangun malam. Kerana apa? Kerana bangun malam adalah satu rahsia yang Allah Ta'ala rahsia dalam 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat yang Nabi kata, siapa dapat sembahyang 2 rakaat di tengah malam, lebih kaya, lebih pada dunia dan isi-isi dunia lagi. Oleh kerana kita tak faham, oleh kerana kita tak nampak, kita rasa kita kerja dapat biti, kita pergi pagi ke laptop, kita rasa tak apa. Tapi hari ini anak kita umur 17, 2 tahun dah tinggal semaya, kita tak rasa gapo. Allah Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita renung, marilah kita fikir sebelum Allah Ta'ala nak ambil ke kita. Nah, kadang masa tu tak ada masa dah. Sebablah kita kena guna keluarga kita. Panggil keluarga kita, mari bincang tentang akhirat kata. Beketuk suami kita pagi pergi kerja, klik mari petang. Nah, kadang-kadang pergi pagi klik kerja, klik mari petang. Tuan-tuan tahu ke tak? Di akhirat, di dunia ni, kita panggil ke abang kita, kita panggil abang. Di akhirat, tidak. Dunia, adik panggil abang, abang panggil adik, orang panggil dunia. Ni patut dari dunia. Tapi di akhirat tidak. Di akhirat ni tempat dakwah. Sekiranya tok suami tak bagi agama kepada isteri, maka yang akan dakwah kita, kita masuk syurga dah. Tapi didakwa oleh isteri kita, maka akhir sekali pah kedua-dua pah naka Allah Ta'ala. Wal'iyazubillah. Isteri kata, ya Allah, abang aku, ya Allah, sebenarnya ni dia cari pagi klik petang, pergi pagi klik petang untuk kerja nafkah, cari makan kepada aku, ya Allah. Tetapi beragama dia tak biasa kecek, dia tak biasa bincang tentang agama kepada aku. Dah ini aku nak dakwah, maka Allah Ta'ala panggil untuk suami kita. Ni nak ayat atas tempat akhirat, tempat dakwah. Nah, orang untuk tidur sekali dengan kita, anak kita yang bersama dengan kita, isteri yang bersama dengan kita. Hak ni lah yang kita paling takut sekali. Bukan orang lain. Jiran kita takut dah. Kadang-kadang kita kena perut, tapi jiran tak kena perut. Ni dia orang panggil dakwah di akhirat sikit lagi. Allahu Akbar. Ia akan dakwah di akhirat. Lebih lagi isteri dengan suami. Ya sekali orang panggil, ya paling dekat sekali dua ni. Sebab tu kita nak masuk syurga, tok suami nak masuk syurga, bukan seorang. Kita akan masuk bersama dengan keluarga kita. InsyaAllah lah.
Sebab di hari ini marilah kita bentuk keluarga sunnah. Macam mana keluarga kita nak Allah Ta'ala reda? Macam mana kita nak anak kita ada agama dalam hidup? Macam mana kita nak isteri kita boleh taat kepada kita? Allah cukup hebat agama ajar. Kita sebagai tok suami pergi kerja pagi kelip petang, pergi kerja pagi kelip petang. Penat tak orang tanya? Penat. Tapi oleh kerana kita didik anak kita dan kita didik isteri kita, dah isteri kita sebelum kita nak balik dia duduk dah pintu tunggu untuk suami dia. Dah mari dengan ais sejuk, mari dengan makanan yang molek, dan mari dengan kata yang molek. Allah Akbar. Kita kerja pagi sampai gelap, hak penat, hak letih dengan automatik hilang penat dengan tak sedar-sedar. Allah Akbar. Ini salah satu yang ditunjuk ajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga sunnah. Nah, inilah satu benda yang kita kena bincang. Kalaulah tidak, di akhirat kita tak lepas. Sebab di akhirat tempat dakwah. Kita tengok Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan anak isteri dia 950 tahun. Tu Nabi akhir sekali dua-dua mati tanpa kelimah. Wal-iyazubillah. Doalah kita kepada Allah Ta'ala tengah malam. Nah, untuk nak betul keluarga kita ni supaya Allah Ta'ala reda. Satu cerita daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Satu orang Tino, wanita budak kecil dengan malaikat ibu. Wanita budak kecil ini umur 9 tahun. Dia nama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah umur 9 tahun. Dak satu ketika bapak dia ambil makan ni. Idangnya bagi kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Apabila makan ni ada depan Al-Adawiyah, maka Al-Adawiyah budak umur 9 tahun. Kita masa tu umur 9 tahun tak tahu kat mana lagi. Dah itu. Tak tahu kat mana lagi. Tapi Rabi'ah yang dibentuk oleh mak dia umur 9 tahun. Sebab tu kaum ibu, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kita ada anak dak. Anak kita kena tupu nafsu anak kita. Ajar zikrillah kepada anak kita. Sebelum anak kita nak minta satu makan ni, ajar suruh dia baca doa. Baru tupu nafsu. Anak ayat satu cerita Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ni lah umur 9 tahun, apabila ada makan ni dapat dia, nah, makannya depan. Maka Rabi'ah tanya kepada bapak dia, "Wahai bapak, amo nak tanya, makannya depan ni datang daripada mana?" Allahu Akbar. Rabi'ah Al-Adawiyah anak umur 9 tahun apa? Nak tengok anak ayat kata budak umur 9 tahun tanya kepada pak dia. Kita lah ni tak tahu kat mana dah. Umur 9 tahun ni tak sedar lagi, tak tahu kat mana lagi. Tapi orang dulu yang betul anak dia dengan agama, anak boleh cidik, maka anak tanya kepada bapa. Maka bapa jawab, "Wahai Al-Adawiyah, sekiranya tidak ada makanan, maka makanan yang ada di hadapan kamu makanan yang haram. Apa kamu nak kira? Apa kamu nak bicara tentang makanan yang ada di hadapan kamu?" Maka Rabi'ah Al-Adawiyah jawab dengan tak fikir banyak. Dia kata kepada ayah dia, "Wahai ayah, sekiranya tidak ada makanan dan makanan yang ada di hadapan kami ni adalah makanan yang haram, maka kami jang wa'ak dan akhir sekali kami mati dah hingga ambil makanan yang haram ada dalam tubuh kami." Allahu Akbar. Ini nak kata budak umur 9 tahun yang mana dibentuk oleh mak bapak dia. Sebab tu kita kena bentuk anak kita. Kita ingat malak anak kecil-kecil ni yang akan jadi penawar bagi ibu bapa dia. Mama dia. Anak kecil-kecil ia akan jadi penawar bila masa kecil-kecil. Kalaulah anak kita besar, masa alu-alu dulu, ia duk kata jadi penawar tu. Masa besar, apabila kita tak betul anak kita tentang agama, maka anak kita besar, dia akan jadi musuh dari keluarga kita. Allahu Akbar. Ia akan jadi musuh. Ni kita kena bincang. Ni kita kena fikir. Sedekah anak seperti kain putih, ikut ibu bapa nak celuk kain kuning, ia akan jadi kain kuning. Dan macam mana kita nak anak kita nak jadi kain putih, nak bersih semua.
Tidak ada cara lain, yakni bagi agama dalam kehidupan dia. Ini satu kisah. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat ni takut. Sebab dia tempat dakwah. Dan di akhirat dua tempat. Di akhirat dua perkara yang akan syafaat kita. Salah satu rahmat daripada Allah. Sebab kita akan himpun kita di akhirat, yakni di pada masa lepas pada kita mati, lepas bangkit daripada kubur, maka kita akan pergi di satu tempat, yakni nama pada masa barang. Jadi manusia semenjak Nabi Adam alaihissalam bersusung-susung. Macam mana kalau kita duduk masuk, macam mana kalau kita duduk di satu tempat yang manusia bersusung-susung. Allahu akbar. Agama tak ada. Semaya tak molek. Tak. Puasa kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak. Macam mana kita nak mengadu di akhirat sikit lagi? Sebab di akhirat dua perkara yang akan syafaat kita. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala. Kita bukan masuk syurga Allah taala dengan amalan kita, tapi kita selaku hamba kita kena ibadat kepada Allah. Tapi kena ingat bukan dengan sebab ibadat kita nak yang pasal kata kita semaya cukup dah. Kita puasa siapa puasa kita puasa dah. Kita harap dengan amalan kita akan bersama dalam syurga. Tidak. Dalam syurga ada dua perkara. Satu rahmat daripada Allah, yang kita akan selamat di akhirat sekali lagi. Yang kedua syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat daripada Nabi. Sebab tu kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ajar kita, Nabi kata tidak ada orang dah yang paling kasih, yang paling baik dengan keluarga kecuali Nabi. Jadi kita kena turut Nabi, kita kena turut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh insya-Allah dah. Itu satu matlamat kita. Supaya kita nak binakan keluarga kita, supaya keluarga kita Allah Taala redha. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, yang dibentuk oleh mak dia, satu kisah daripada Imam Nawawi. Ini salah satu daripada kisah supaya kita boleh fikir. Seperti mana Imam Nawawi, Imam Syafi'i kita. Kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i kita ni semenjak kecil lagi dia ingat Quran 30 juz. Pas kita ni kubur ada tempat dah. Anak kita 4-5 orang atas orang, salah satu daripada Quran, yakni ngaji hafiz Quran. Sebab orang yang punya Quran 30 juzuk dalam hati dia akan tebuh mak pak dia akan tebuh keluarga dia, yang mana hak masuk neraka akan bersama dalam syurga. Ini untung. Sebab Nabi kata khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu orang yang mengaji Quran dan ajar Quran. Maka kita ada anak. Tengok Imam Syafi'i, dia umur kecil-kecil lagi, 6 tahun 7 tahun, dia dapat ingat Quran 30 juz dalam hati dia. Siapa? Imam Syafi'i. Allahu akbar. Cuba kita ukur dengan anak kita. Kadang-kadang anak kita umur 15 tak tahu kat mana. Kadang-kadang anak kita umur 17 dah masuk akhir balik, semaya tak cukup lagi. Hak ni kita kena pisah. Maka Imam Syafi'i, ulama bagi tahu semasa dia jadi dewasa, remaja dia, apabila datang bulan biasa ni, Imam Syafi'i dia akan baca, dia akan khatam Quran 10 kali habis sehari. Allahu akbar. Dalam masa bulan tu. Bulan biasa. Siapa? Imam Syafi'i. Bulan biasa dia khatam Quran 10 kali habis masa sebulan. Allahu akbar. Tengok beza dengan kita. Apabila datang Ramadan, Imam Syafi'i dia akan khatam Quran masa bulan Ramadan 90 kali khatam. 90 kali khatam Quran. Siapa? Imam Syafi'i. Inilah nak ayat kata imam-imam dulu dia dijaga, dia dibela untuk mak bapak dia. Sebab kita ni akhir zaman dah, mama-mama dia akhir zaman dah, kita nak lock anak kita ni dah dengan sia-sia saja, dengan sia-sia masa, tak boleh dah akhir zaman. Akhir sekali dia akan jadi apa?
dia akan jadi seteru di masyarakat sikit lagi. Sebab tu kita kena jaga, insya-Allah jagalah nak buat macam mana, nak bagi keluarga Allah Taala redha keluarga kita. Tu di antara anak. Yang kedua, isteri dengan tok lelaki. Ini besar juga. Sebab apa? Sebab Nabi kata, sekiranya reda tok suami dia, maka redalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tok suami dia tak reda, maka banyaklah ibadat kita. Banyaklah bagi kadang-kadang pagi kita puasa. Hari Tino ni gajah puasa. Kadang-kadang hari Senin dia puasa. Kadang-kadang hari Khamis dia puasa. Tapi ingat molek mama-mama, ulama bagi tahu, kalaulah banyak sekali pun kita ibadat tapi kita deraka kepada tok suami kita, maka sah kata kita nak masuk syurga, bau syurga Allah Taala menjauhkan. Allahu akbar. Maka mana ayat satu cerita masa Nabi Isra Mi'raj. Nabi SAW masuk Isra Mi'raj, maka Nabi gizarah kepada syurga. Nabi tengok dalam syurga pernah dengar al-fuqara, orang miskin-miskin. Ulama bagi tahu apa orang miskin banyak dalam syurga? Kerana orang miskin dia ada masa kepada Allah. Dia ada masa nak ibadat kepada Allah. Itu orang miskin. Bukan kata tak ada orang kaya, ada, tapi sikit sekali. Sebab orang miskin dia ada masa kepada Allah. Maka Nabi Gizarah tengok dalam syurga penuh dengan al-fuqara, penuh dengan orang miskin-miskin. Allahu akbar. Maka sekali lagi Nabi Gizarah kepada neraka, maka Nabi tengok dalam neraka banyak dengan kaum-kaum wanita, wal a'yazubillah. Maka selepas pada Nabi Isra Mi'raj, maka Nabi kelik, Nabi jumpa dengan anak Fatimah dia, maka Nabi cerita kepada Fatimah dia, maka Fatimah nangis selalu dah. Jadi dua perkara yang Nabi pergi Isra Mi'raj dan Nabi goyak kepada Fatimah dia, wahai Fatimah, maka ayah pergi Isra Mi'raj, maka ayah tengok dalam neraka penuh dengan kaum-kaum wanita. Maka Nabi wahai dua perkara ya, sedekah banyak lagi. Maka Fatimah tanya, ya Rasulullah, apa sebab wanita yang banyak daripada neraka? Apa sebab? Kaum ibu kena dengar. Supaya kita nak bentuk keluarga sunnah, kita nak bentuk keluarga bahagia. Maka Nabi SAW ya goyak, ya cerita kepada Fatimah, wahai Fatimah, kerana orang tina yang banyak daripada neraka, salah satu dia derhaka kepada tok suami dia. Allahu akbar. Bahasa orang tina kadang-kadang kita tok suami kita sepatah, orang tina 10 patah. Dah tak ada kita ni 10 patah dah. Sebab tu kita kena alusi, kita kena lemah lembut dengan tok suami kita. Kerana apa? Kerana Nabi sendiri ayat, kalaulah tok suami kita reda kepada kita, maka Allah Ta'ala reda kepada kita. Kiranya tok suami kita tak reda kepada kita, banyak sekali amalan kita, maka Allah Ta'ala tak puas hati dengan kita. Sebab tu kita kena betul keluarga sunnah, insyaAllah dah. Yang kedua, maka Nabi goyak kepada anak dia Fatimah. Yang kedua, orang tina yang banyak dalam neraka, salah satu orang tina keluar pada rumah dengan perhiasan. Allahu akbar. Ni takut juga dah. Pasal keluar rumah satu, kadang-kadang tak minta izin dengan tok suami. Yang kedua, jangan utuk orang lain. Sedekah dalam agama kena jangan utuk suami. Kita ni tak ada, kalau kita makan pulut, kita tengok wanita-wanita masa makan pulut, masya-Allah. Nak makan betul lagi, tapi lek pagi gosok dah baju bawah. Gosok siap dah untuk nak sediakan nak makan pulut. Dah. Tu orang tina. Sebab tu ingat molek dua kala orang tina yang amo nak kecek pada pagi ini, berkenaan dengan keluarga sunnah, supaya kita boleh dengar macam mana kita nak Allah Ta'ala reda kita dunia dan reda kita di akhirat. Kita akan bersama dengan tok suami kita bukan sekadar dunia saja, dan kita akan bersama dengan anak-anak kita bukan untuk dunia saja, dan kita akan bersama dengan anak kita dan tok suami kita di akhirat, insya-Allah dah. Sebab tu kita kena usaha macam mana kita nak wakwi tok suami kita puas hati dengan kita. Sebab tu kita kena bina apa? Kita kena bina agama dalam rumah tangga kita. Itu yang pertama sekali. Bahawa masyarakat ada roh. Kalaulah kita rumah tangga duk balah dah, macam mana masyarakat nak ada roh? Tidak ada roh dalam masyarakat kita.
Sebab itulah kita tambahlah agama. Bagilah agama supaya agama hidup. Orang panggil hidup apa ni? Orang panggil hidup seronok kita dalam rumah tangga kita. Ni agama sejati. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang kedua amo serah kepada tuan guru kita, apa dia nak bincang tentang keluarga sunnah, kita boleh dengar gapo hak bapa nak royak. Ini sebagai round yang kedua. Kita dengar supaya kita boleh buat fikir. Sebab reda tak reda keluarga kita ni kaitan dengan tok suami dia. Kalau tok suami dia reda kepada isteri dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan reda kita. Apabila Allah Taala reda kita, maka kita dengan syurga ni tak jauh. Allahu Akbar. Tu ya. Ulama bagi tahu bagi wanita nak masuk syurga 3 perkara kena jaga. Satu, jaga ibadat awal-awal waktu, yakni jaga sembahyang. Yang kedua, jaga tok suami kamu. Allahu Akbar. Kita dengar mudah tapi sebenarnya nak buat payah. Dengar mudah tapi nak buat payah. Sebab tu Nabi telah ajar dah supaya kita ni ada keluarga sunnah dalam kehidupan. Nabi telah ajar dah lemah lembut dengan isteri kita. Sebab tu dalam agama kita nak sempurna, binalah keluarga kita supaya ada agama, insya-Allah Jadi hamba serah kepada tuan guru kita apa dia nak kupas dalam masya-Allah dalam tajuk kita supaya kita boleh faham dan supaya kita boleh amal hidup kita, insya-Allah Faham belakang muslim yang pertama tu. Hotel memang faham belakang tu. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah yang mana Allah kumpul kita di dalam rumahnya, yaitu rumah Allah, masjid. Hari ini 2. Kaum lelaki dan kaum perempuan. Jadi mana-mana hak babaginya banyak ke orang perempuan lah. Sebab tajuk ni khas untuk kaum wanita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang maksud dengan keluarga sunnah? Di dalam bahasa Arab dia wari dengan kata usrah. Usrah ni iaitu mana keluarga. Nak kata keluarga kena ada suami, isteri, anak dan cucu. Secara Nabi, ya lah ni ada 2 cara. Kalau bukan cara Nabi, cara Yahudi. Jadi hak ni lah satu tajuk hak Allah ilham kepada baba semua, kepada baba dan kepada ustaz. Mari cara di dalam kampung ni. Supaya kampung kita ni masuk di dalam ayat kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu baldah, satu negara. Baldah. Kampung ni supaya dengan baldah dah. Dia mengata ni kampung apa bukan negeri. Dah babo pepehe. Maknanya supaya dengan baldah dah ni. Baldatun satu baldah ya Allah Ta'ala ampun dosa. Kita tengok belum pada kita pergi keluarga sunnah, kita tengok Rasulullah bentuk orang Madinah. Orang Madinah ni tidak adalah orang yang masuk di negeri Madinah malaikat dapat hidayah. Orang yang nak jadi sailap hak daripada Mongolia. Fok Mongolia masuk mari cari Rusia Islam. Masuk satu kedai. Dia tak kena bayar duit. Dia pelik ya tu. Kok mana ni? Makan free ni. Tak ada ni. Malaikat dalam Madinah ya. Hebat ni. Muamalah yang dibuat oleh Nabi. Masuk kedai. Moga dia tetamu kita ke? Beri dia makan dengan sempurna. Kerana orang yang beriman kepada Allah, dia kena muliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Hari ni baba 2 orang ni tetamu bagi orang kubur kita. Kena mulia baba. Ni dia ni, insya-Allah ni. Hari ni boleh kecek dengan ayah-ayah ni, semua duduk depan kita ni. Tapi jangan nyerah sudah. Pukul 11 dah ni deh. Nak pukul 11 dah. Tu email masa kita pergi jemur dia, tu email kita kena buatlah. Dalam kampung kubur ni keluarga sunnah. Temi kata, saya nampak lama dah apa. Alhamdulillah. Hari ni tu email boleh duk dengar dengan kita. Tu email kalau dalam kampung ni kok, kalau masa dulu kok Amirul Mukminin lah.
Dia belakang nak jaga. Ni keluarga dia ni. Babo pun masuk dalam keluarga dia lagi hari ni. Kita tengok dalam masyarakat Madinah hak berjaya, masyarakat yang berjaya yang dibentuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Madinah. Orang kafir hak tak ada kelimah masuk di negara Madinah, dia puas hati, masuk satu kedai tak bayar duit, masuk pula dua kedai tak bayar duit. Cuba-cubalah orang kubur kita buat gitu kata. Ni selagi bapa masuk kedai dia, jangan we bapa bayar duit, we demo bayar duit. Kata ramai-ramai insya-Allah. Jasus tadi pula, jasus ni dalam bahasa Arab, bahasa kita kata sailap lah. Jasus pula masuk pula satu kedai nak beli pedih. Masuk kedai yang kedua nak beli pedih. Kedai yang kedua kata saya tak jual dah. Mungkin belilah kedai sebelah. Kerana semenjak daripada pagi lagi kedai dia tak laku lagi pedih. Beli hak dia. Kami sudah cukup dah dengan rezeki yang Allah Taala bagi pada hari ini. Allahu akbar. Kita tengok masyarakat Madinah ni, apabila semua manusia ni pakat taat perintah Allah, ni hak tinggi, sungsut orang panggil. Apabila manusia ni boleh menjalankan perintah Allah, dapat menjalankan apa yang Nabi suruh. Kita tengok Allah Taala zahir ni, lepas pada Nabi mati, Allah Taala zahirnya iaitu Madinatul Munawwarah ni, iaitu Allah bagi kaya. Allahu akbar. Sedekah sahabat tak ada nak kali kaya. Kekayaan daripada awak-awak luar negara masuk di dalam negara Madinah. Batu kalau kita kata, kalau kita bentuk keluarga soleh solehah, babawasa kemaskinan yang melarat takkan ada lagi dalam kampung kubur kita. InsyaAllah. Bermula daripada anak, bermula daripada isteri, bermula daripada suami. Hari ni kita tak usah kecek negara. Kita main kecek di dalam keluarga kita kecil-kecil. Kalau kita kata 3 orang, main kecek hak 3 orang ni. Ramai-ramai. Kita pergi lagi dalam tajuk kita, keluarga sunnah, iaitu keluarga yang turut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Taala berfirman di dalam surah An-Nisa. Kita tengok dalam surah An-Nisa. Ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Di dalam surah Nisa Allah ayat kata ma tabalakum, bagi hak kamu tutup. Bagi hak kamu nak. Talaba mana tutup, bagi hak kamu nak. Ma tabalakum minan nisa, daripada orang wanita. Jadi semua ni hodok dalam sejid nak kepada orang tina belakang. Nak kepada orang puai. Kalau dalam Kelantan yang panggil orang puai. Ni nak pada orang puai. Ni 2 orang, masna 2, wasulasa surah apa siratul udul dalam nahwu ni. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak dapat melakukan keadilan, Allah Taala kata pera sore jadi. Bahasa kampung kata, mu pera sore dulu. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang tak kuasa orang kampung kubu, sore dulu. Sebab babola ni tak kuasa lagi, sore. Hak duk kecek dengan kita pun, sore. Kita tak ada hari ni nak kecek 2, 3 dok lagi. Cuma nak wi sore pun. Wi jadi apa? Wi jadi baik. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, di dalam satu hadis lagi Nabi wari dengan kata ya ma'syarasy syabab, hei orang pemuda. Hari ni tak ada orang pemuda. Nah, kalau sebab tu anak kita kalau jadi pemuda, Nabi panggil dengan kata ya ayyuhas syabab, hei orang pemuda. Fa wairun man istata'a minkum al-ba'ah, bagi siapa yang kuasa di kalangan kamu akan ba'ah. Ba'ah 2 tafsir. Yang pertama uhbatun nikah, mana belanja isi kahwin. Yang kedua iaitu kuasa jimu. Ini dalam bab fiqh. Uhbah. Nah, maka Nabi kata fal yatazawwaj, maka hendaklah nikah kahwin. Batu kalau anak-anak kita duk jadi pemuda, anak-anak pemuda-pemudi, orang kampung Belawai, orang kampung Kubu, orang jujur, orang dekat-dekat, orang hok ramai belakang ni. Sebab tu hari ni anak muda Allah Taala tuju ayat ni. Ya apa? Ya ayyuhas syabab man istata'a minkum alba'ah,
bagi siapa yang kuasa di kalangan kamu akan ba'ah belanja isi kahwin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia kahwin. Dua gapo lagi lama-lama ayah anak jatuh. Dan sebab maksiat ni banyak kalau anak kita besar. Lebih-lebih lagi kalau ada orang soleh, masuk anak tino kita, ataupun kita ni cari, tak apa belaka tu. Mana? Murak dengan kata syabab, iaitu orang lelaki hak jadi pemuda. Kalau kuasa, Tuhan Nabi kata, mu kahwin, jangan duk taruh lama. Nabi kata lagi, fa illam yastati' fa'al bisawm. Kalau misalnya anak muda kita tadi tak kuasa, maka Nabi suruh puasa. Nabi wari pula di dalam hujung hadis, fa innahu wija, maka bahawasanya puasa itu dapat gapo tu wija ni, iaitu dapat, kalau mullah baba dia menterjemah wija ni, memecahkan batu kotor. Tak sedap dengar kita nak terjemah biasa itu. Memecahkan syahwat. Baba masa baba duk ngaji, dia terjemah wijak, dia kata gapo mana wijak? Fok-fok mung semua tanya. Memecahkan batu kotor. Tak sedap dengar, nyapung bunyi dengar dia. Maknanya kuranglah syahwat tu sikit. Tu kalau tak kuasa. Baik. Kemudian hari ni pula untuk kita nak mencipta ataupun kita nak buat keluarga gapo hak Ustaz Nur royak tadi, iaitu keluarga sunnah ni, lagu mana nak buat cara. Hari ni baba ada cara, dan tuan-tuan turutlah cara ni. Kerana dengan cara ni tuan-tuan akan boleh ciptakan keluarga sunnah, insya-Allah taala. Satu, kena memilih pasangan dulu mula-mula. Kena pilih. Setara kita nak tanam padi, kalau kau jujur, tahu tak padi gapo orang jujur tanam? 1000 gantan. Gapo lagi? Tinggi genah. Gapo lagi? Beras lipuk. Jujur kita ya. Kalau belawai tani ke apa? Belawai nak tani ke apa? Tak boleh tani. Belawai ni kita misal kata kambing lah. Kambing kita nak belah kambing lah ke mana? Kita kena pilih. Kalau hak tino, kita kena pilih betih kambing tu hak besar-besar. Lagi pula belakang kambing hak ibu tu kena sama. Kalau belok belakang menyebabkan dia peru anak torok, mapuh anak dan sebagainya. Itu kita belah kambing. Hari ni bukan kita nak kecek hak kambing, bukan kita nak kecek hak kasih, tapi kita nak kecek hak kita dah. Cara memilih isteri, bagaimana di dalam nota hak baba nota mari. Satu, memiliki akhlak mulia serta berdasar pendidikan agama. Mula-mula lagi dah kena akhlak mulia. Bagaimana kita tengok di dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam kisah Syekh Qadir Jailani, baba nak royak kata bapak dia ni dia orang muda. Sepuluh baba ni baba tua sikit dah. Orang muda ada baba ni, duduk kita ni. Dia jalan ke tepi sungai, dia lapar dia. Apabila lapar, dia tengok buah tufah mari lalu ke depan dia. Lalu ke depan dia buah tufah. Lalulah dia dah fikir, kami ni lapar ni, Allah izin kami ni, dia orang lapar ni. Lalulah dia ambil buah tufah tadi, dia makan. Dia makan tak dia habis utir, habis belah. Dia kalau buah tufah ni lalu kau ni kena ada milik orang. Mari perasaan milik orang. Allah. Apabila orang panggil mendesak di dalam jiwa dia, kata ni milik orang, lalulah dia kena cari tuai. Cari tuai. Nyatemulah tuai tu tua dah duk pegang tukak, duk belah ke buah tufah. Dia pun pergi minta maaf. Dia tanya pak cik, buah tufah hok duk ke dalam sungai ni kepunyaan pak cik ke? Pak cik ni jawab kata, ya, milik dia. Kalau gitu dia minta maaf lah. Masa dia duk berjalan ni, dia lapar. Dia tengok tak ada dah makan ni, mereka buah kayu tufah lalu ke sungai, dia termakan sekerat. Kalau kita makan sutis guning, dia lapar dia makan sebelah ya. Dia kata dia nak minta maaf lah dengan pocik. Pocik tengok atas bawah. Pocik tu jawab kata lagu mana? Dengan sebab makan buah tufah sutis, bukan sutis sebelah ya. Pocik tu jawab kata, dia tak maaf kepada kamu. Kalau nak wi pocik maaf juga, ada satu jalan ya. Mung kena mari bela pohon tufah dengan pocik ni 10 tahun. Barulah pocik ni izin kamu. Barulah pocik ni halal.
Kalau kita tengok anak-anak muda kita makan pisang, bukan sutil lah ni, sikat stane. Gitu tak? Koko mana? Koko darat. Kau ni tak ada pun pisang, tak apa. Koko darat anu. Pun pisang saya, pun pisang demo juga. Halalan juga hal tu. Ni, kita tengok pasang ni. Bocik tu kata kena duduk dengan ayah 10 tahun dulu. Ni, baru dia nak izin. Ni, sana. Ni, lalulah orang lelaki ni untuk melepaskan dosa dia terpaksa lah kena duduk dengan ayah ni, ayah hak tua ni, hak pegang tukang. Tapi di waktu malam beribadat kepada Allah. Dia pun moga pocik ni ibadat, dia pun ibadat pada Allah. Siang hari dia gapo khidmat pada ayah ni, malam pula dia menajak dengan begitulah hingga sampai masa 10 tahun. Cukup 10 tahun. Dia duk bila semua nak hari. Dia kata ayah, pengayah dah lah. Ayah, minta maaf dah ayah dah. 10 tahun dah ayah. Ayah boleh lagi ni. Nawi maaf dia ni. 10 tahun. Ayah tu jawab kata, apabila sampai 10 tahun pun, aku tak reda lagi kamu, malaikat mu kena nikah dengan anakku. Tetapi, anakku ni mata buta. Mata buta. Kalau janguk, babo rasa tak apa. Ni mata buta mah. Mata buta. Lagi pula tangan cepek. Kaki pula dah cepek. Kaki cepek ni kaki hok jalan tak betul. Mata buta. Tangan cepek. Kaki cepek. Orang lelaki tadi, dia kata kalau gitu ayah tak apa. Untuk nak melepaskan dosa, sanggup nikah lagi. Apabila dia nikah, dia masuk malam mula-mula. Biar dia biasa masuk malam mula-mula. Ingat ke tak? Masuk malam mula-mula, masuk nyo lari, buka buka pintu lari, kita temu dengan ayah. Dia kata, "Hei ayah, dia ni tukar bilik ke? Lagu mana ni ayah ni? Masuk tak kena ke?" Ayah dia kata, "Tu bilik mudah, hak isterimu." Hak ayah royak kata mata buta. Saya tengok tak ada mata buta pun. Ayah kata tangan tak sempurna. Saya tengok tangan sempurna, kaki sempurna ayah. Bukan isteri saya ni ayah. Hak ayah royak mata buta. Dia kata isteri mudah lah tu. Ngajanguk ngapa? Allah, kalau kena babo so jadi deh. Apa itu kan? Orang tina janguk, bukan huduh dak. Ayah dia royak kata mu tahu ke dak? Anak perempuan aku yang aku bela tu dalam rumah tak biasa turun tanah, selalu ibadat kepada Allah. Mata dia tak biasa tengok maksiat. Tangan dia tak biasa pegang maksiat. Kaki dia tak pernah berjalan pergi tempat maksiat. Itulah hak mudah tu. Lalulah dia saling dengan mantua dia, terima kasih. Lalulah dia pun duduklah dengan seorang gadis tadi, hak akhlak mulia, lagi pula berpelajaran agama. Masa dia duduk 10 tahun, tak biasa tengok pun orang tino hak ni. Masa duduk 10 tahun, kalau kita seminggunya boleh tengok dah, ni tak biasa tengok. Lalu yang nikah dua tu, dalam sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani, bapa nak kaum ibu ni baca. Dalam dia buat dalam bukunya kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum nak lahir Syekh Abdul Qadir Jailani, mana ayah dia orang soleh, isteri dia orang soleh. Nikah dua orang tu, bapa nak tanya kata kalau soleh campur soleh, nya jadi lagu mana? Soleh campur dengan solihah, jadi lagu mana? Cuba royak. Bapa. Ni ada ni fok-fok kita. Lagu mana jadi nu aduk juru dinding tu. Nak nyerah tu. Jadi lagu mana? Kalau orang tua soleh, kalau isteri solehah, nak jadi lagu mana tu? Cuba jawab ayah tu. Lagu mana? Anak tu baik. Ginilah, mudah-mudah bapa muka masa ada lagi. Nak royak kata apabila nikah soleh dengan solehah, ia kena tubik soleh lalu dah. Batu hari ni kita perlu ni benih-benih hak baik ni. Lepas pada tu di antara dua orang tu, titih daripada dua orang tu molek. Hak ni daripada Hasan, hak ni isteri dia daripada Husain. Hasan Husain, titih for dia. Bapak dia nama Abu Saleh. Nama pun comel dah, Abu Saleh. Nikah dua orang ni, maka tubiklah satu bayi, nama dia nya Abdul Qadir Jailan. Fok Jailan ni bukan Arab pasih, tak pasih Arab. Fok Jailan, Jailani. Jailani bahasa pada kampung. Lepas pada tubik Syekh Abdul Qadir Jailani ni, kewalian dia masa kecil sudah zahir dah.
waktu siang hari bulan Ramadan, budak hok nama Syekh Abdul Qadir ni tak isak susu ibu dia. Waktu siang hari tak isak susu dia. Waktu malam baru isak susu ibu dia. Allahu Akbar. Inilah bapa nak royak kata benih ataupun isteri yang kita nak pilih. Nombor yang pertamanya, maulah memiliki akhlak mulia dan pendidikan agama. Semua kalau nak pergi pilih menatu-menatu, kena pilih hak ni dulu mula-mula. Bagaimana kata Nabi, tungkihul mar'ah li arba'in. Nabi kata dinikah ke orang perempuan kerana 4 perkara ni. Orang lelaki ni hak duk pilihnya 4 perkara. 1, li jamaliha, kerana jangan orang tino. Tak boleh kira. Walima liha, kerana harta. Wali nasabah, nasab. Walidiniha, agamu. Kemudian Nabi kata fazfat bezatiddin taribat yadaka. Nabi kata hendaklah kamu pilihkan hak ada agama lah mula-mula, nescaya tangan kamu akan jadi bahagia. Boleh orang hak mempunyai agama tidak ada makan ni, isteri kita kata alhamdulillah tak apa. Kita beri nafkah sikit, dia kata alhamdulillah. Inilah orang panggil ciri-ciri perempuan yang solehah. Yang kedua pula, pemilihan kita nak pergi pilih orang tino, yang kedua kena ada penyayang dan berbudi mulia. Kena orang perempuan tu kena bersifat dengan penyayang. Penyayang ni bukan mana kedekut ayah. Penyayang dengan mana pemurah. Lagi pula berbudi mulia. Masuklah kata-kata ustaz tadi, orang perempuan iaitu kena kecek lemah lembut. Jangan duk kecek kasar, panggil bab. Kena panggil bang. Supaya Malaysia duk panggil bang. Kalau Kuala Lumpur panggil kena tu yang, kita kata gapo nama duk panggil yang. Yang ni terjemuh daripada sayang. Yo tengok manja. Saya tengok Nabi dengan Aisyah, dia manja juga. Nabi panggil kepada Aisyah, dia tak panggil Aisyah. Dia kata ya Humaira. Humaira mana bahasa Arab? Bahasa Melayu kata ni pipi merah ni. Humaira. Sebab itulah orang-orang kita lah ni, sebab isteri panggil nama tak molek, kadang-kala jadi kelahi pun ada. Panggil tak molek. Kita bertua panggil Pak Mak lalu. Tak boleh, kena panggil Bemak. Tua tak ke mana pun, kena panggil Bemak situ. Dan seterusnya, yang ketiga pula, pemilihan lek sebelah wanita. Perempuan yang biasa melahirkan. Orang tino hak suka beranak. Jangan kita pilih orang tino hak mandu-mandu, jangan. Ni dalam keluarga sunnah, kita kena cari orang perempuan hak selalu beranak, biasa beranak. Kena cari anak hak lebat-lebat. Setara kambing pun kita cari anak hak 2 ekor 3 ekor. Cari hak lebat-lebat. Sebab dengan ramai-ramai supaya kata email kita cek dah sejarah ni email. Anak ramai juga email kita ni. Anak dia salah sore daripada anak dia jadi Baba Fadil, sayang baba dah. Baba Fadil duk buka pondok di Bangun Mayit. Tu email ni. Ni boleh anak ramai, di dalam ramai-ramai ya kena ada anak yang soleh. Sebab itulah Nabi menggemarkan kepada kita semua berdasar dengan satu hadis. Nabi kata tazawwajul waludal wadud. Nabi kata hendaklah kamu berkahwin akan perempuan yang walud. Walud dengan mana walada asal dia, dengan mana orang perempuan hak pesi anak ramai. Lagi pula Nabi kata wadud, orang perempuan hak cinta kepada suami. Dia tak tinggal suami dia walaupun suami dia sakit secara mana, dia bersama dengan suami dia walaupun suami dia tak boleh kerja. Maka ninglah baba nak royak kata ciri-ciri ataupun sifat-sifat perempuan hak kita kena pilih. Kita tengok keluarga daripada Husain Hasan, cucu Nabi Husain. Husain ni dalam sejarah kata isteri dia 1000 orang. Tak email. Mana tak email kita? 1000 orang. Bini dia 1000 orang, tak email baru seorang, kena cari lagi. Mak dia mari dak astaga atau bapa jujur buat dak aku. Ni 1000 orang. Sebab itulah hak mari ni baba sini ni insya-Allah lah, kalau Habib Yaman kita waris sini. Tempat mana hak kita masuk sini tempat istimewa. Habib ni maknanya keluarga Nabi. Salsilah daripada Nabi. Kalau kita tengok Habib Umar, salsilah dengan Nabi ni dalam sekitar 30 ni. Nabi-nabi salsilah Nabi Muhammad mari pada siapa dia.
keluarga Nabi. Dan sebab apa keluarga Nabi ni ramai, duduk di Yaman ramai? Sebab apa? Kerana hasil daripada nikah kahwinnya iaitu Husain wa orang. Husain. Hasan, bukan Husain. Hasan, silap babo. Hasan, daripada Hasan. Hasan ni dia menikah dengan orang-orang perempuan. Dia nikah kadang-kala tak lama, dia cerai siapa bini dia dalam sejarah kata 1000 orang. Batulah nak orang kata titik Hasan ni ramai, termasuk di negeri Morocco Maghribi. Banyak keluarga daripada Hasan. Lepas tu hari ni kita nak pilih isteri, kena pilih isteri hak pesing anak ramai. For kita ni nak tanya, for kita ni pio rati anak 10 akik tangan. Ada tak anak 10 orang? Anak 10 orang ada tak? Cuba akik tangan ayah ni. Ni ada tak? Anak 10 tak? Anak 10 tak? Ni. Oh ya dia. Anak 10 tak? Anak berapa? Ni hak tengah ni anak. Ya akik tangan ni. Tak leh tak se. Hak ni tak se. Nak 10. Mana hak 10 mana? Aku ni kau ucu ni ni. Ni anak berapa? 10. Tak ramai di sini. Baba ceramah di mana baru ni? Di Nak Nerung dia nak di Belukar. Baba yang kata pia anak 10 orang akik tangan. Semua Fortino tak akik tangan sebab apa? Ya malu kau baba, takut baba tu kata anak ramai. Tapi hok duk di sebelah kita ni Tok Imeh. Tok Imeh dia akik tangan. Kita kata kena Tok Imeh tanya Tok Imeh anak 10 kok. Tok Imeh kata yo saya anak 10 baba. Sebelah mati seorang. Hebat. Sebab tu orang pemimpin ni kena anak ramai. Baba pergi kerusuh dengan Tahang. Tahang ni ya buat ya nak makan otak baba. Dia kata kita ni kena anak sikit. Sebab tu kalau Tahang mai kerusuh sini jangan duk pakai mah. Dia kata kalau anak seorang tanah sebidang boleh banyak ni yakin. Kalau anak 2 orang setara ni tanah. Kalau anak 4 orang setara ni jangan kita pakai. Itu adalah fikiran orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia takut orang Islam anak ramai sebagaimana di Mesir. Di Mesir program hak dibuat oleh Shuzan Mubarak iaitu isteri bagi Husni Mubarak hak dulu. Nama Shuzan Mubarak. Shuzan Mubarak ni dia usaha orang-orang Mesir ni, orang Mesir ni sedikitkan anak. Dia kecek di dalam Qahirah, di bandar Qahirah. Dia pergi majlis besar-besar Shuzan Mubarak. Kecek kata kita ni kena anak sikit 2 orang. Sebab Shuzan Mubarak ni otak dia sudah dibasuh oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dia takut orang umat Islam ni anak ramai. Sebab anak ramai dia takut benar. Takut kan? Takut lawan dia. Lepas tu dia kata anak sikit. Sebab anak sikit ni harta kita dia boleh bagi dia banyak. Dia tak faham kata rezeki daripada Allah, kita tak kena takut benda tu. Sebab itulah mana-mana hok mai kecek sama ada anak mai ataupun doktor mana mai kecek dalam sejik ataupun luar sejik, kalau dia kata mensedikitkan anak tu molek, itu adalah fikiran bagi orang-orang Yahudi yang untuk nak jaga umat Islam ni takut ramai, apabila ramai lawan dia. Tu dia. Berapa dah? 4. 3. Yang keempat pula kita pilih pemilihannya iaitu masih gadis. Masih gadis ni maknanya masih anak dara. Itulah pemilihan. Kalau kita ada anak jatuh kena cari mula-mula anak dara. Bagaimana hadis daripada Muaz bin Jabal, dia ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami ni nak kahwin ya Rasulullah, kami nak pilih hak mana ya Rasulullah? Antara bujan ataupun janda dengan anak dara ya Rasulullah, kami nak pilih hak mana?" Lalulah Nabi kata, "Mung pilihlah hak anak dara." Sebab apa? Kerana anak dara tadi boleh bermain dengan kamu dan kamu boleh bermain dengan dia. Maknanya anak dara ni boleh duk bermanja lagi. Kalau ambil hak bujan-bujan ni tak ada dah hak pesen tu. Hak ni Nabi suruh pilih hak gadis, yakni anak dara. Dan di antaranya lagi yang kelima iaitu berwajah cantik dan mahar ringan. Dia kena cari orang tino hak jangok. Bagaimana dalam hadis. Lagi pula mahar ni mana mah kahwin. Mah kahwin kena ringi. Besok berlaku masa Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Orang-orang tino Madinah ni belanja mahar.
Lepas pada muka dia maju dah, okey. Bawa dia maju. Jadi belanja tu mahal. Lalulah Saidina Umar marah. Saidina Umar kata, aku nak buat undang-undang dah hari ni. Buat undang-undang lagu mana? Orang perempuan hak nikah perempuan Madinah ni kena belanja murah. Lalulah dia panggil kabinet dia semua mari sorak di dalam sepah dia. Di waktu mula-mulanya kita nampak Madinah kita ni nampak berat dah weh. Orang perempuan lah harga mahal. Nyanyo kepada golongan lelaki. Kita nak buat undang-undang. Orang perempuan orang lelaki nak nikah dengan perempuan Madinah kena mahal ringgit. Lalulah orang perempuan ada juga dalam tu dia akik tangi. Orang perempuan kata, Saidina Umar, tidakkah ada ayat Quran masalah belanja ni boleh nak belanja dengan harga mahal, bikin tor dengan mah tu banyak boleh juga. Lagu mana ni? Kata ilmu ni belaga dengan ayat Quran ni. Tu seorang perempuan berani nak tor dengan Saidina Umar. Lalulah Saidina Umar kata, dia sedar. Dia sedar. Lalu dia kata, gini, perkataan Saidina Umar ni salah. Perkataan perempuan ni benar. Tak apa. Maka masalah Saidina Umar nak letak belanja tinggi tadi, belanja tinggi nak letak jadi rendah tadi, tak jadi. Masuk dalam sorak for dia. Lalulah ulama fiqh kata, kalau kita nak berkat, belanja murah. So, lagi pula ulama fiqh katanya, kita nak tak belanja ni kena tengok lek orang lelaki. Kalau orang lelaki tu kata dia ni orang hak mudah ke, tu tak apa. Dan kita nak tak harga mahal pun tak apa. Lagi pula baba nak royak kata baba ni sokong lek mahal. Sedap. Dalam ni kata ringgit, tapi baba sendiri hari ni baba nak sokong lek mahal kena dengan foyo. Jadi apa aku. Tak lek mahal. Tapi syarat. Satu, anak mokcik semua ni, anak puan hak mari semua kena hafiz Al-Quran. Boleh buat dah tu. Nak 100,000 boleh. Hafiz Al-Quran, hafizah. Yang kedua, kecek serupa dengan Ustaz Nur Goyak tadi. Lemah lembut. Boleh, harga mahal. Yang tiga, kena masak boleh. Ni pandai kaedah usaha. Tak rogi pasal tu. Nak belanja mahal lagu mana? Anak mokcik pandai kaedah usaha. Ataupun nanuk masih metoh lagi. Quran tak ingat. Bagaimana kita nak paling anak-anak kita? InsyaAllah. Mokcik kalau nak harga mahal, buat sebagaimana baba royak tadi. Royak kata, anak kita hafiz ni baba. Boleh. Tak mahal. Tapi kena tengok lek hak lelaki. Kita tengok dalam sejarah Nabi SAW. Nabi SAW menikah anak dia nama Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali. Berapakah belanja di dalam tu? Iaitu 500 dirham saja. 500 dirham saja. 1 dirham 20 kop. Jadi lebih kurang berapa Ustaz? 500 dirham ni kalau kira duit kita nya lebih kurang 20. 10,000 masa tu. Kalau masa tu lah ni 40, 50, 60, 100 tu rasa tak apa lagi lah. Tapi walau bagaimanapun kita tengoklah lek sebelah suami. Nak jadi bakal suami ni. Kalau dia orang berada, kalau kita tak tinggi pun tak apa. Kalau kena untuk pakai nak ngaji nawi aling susah dah. Mama letak 100,000 anak kahwin ni. Kalau tak boleh 100,000 tak jadi. Nyanyo tu. Kita tengok bakal hak nak jadi suami kita ni, kalau orang hak kita kata sederhana, jangan kita tinggi. Sebab kata Nabi tadi, Nabi kata seberkat-berkat belanja iaitu belanja yang ringgit. Babo ingat mula babo ye. Babo ye ni iaitu kena pada tok babo lah, tok isteri babo. Dia kalau anak dia, anak tina dia tak ada siapa umur 15 orang abuk, malaikat isteri kita je. Hak tu jadi hak kita lah. Lepas tu anak-anak cucu dia umur 13, 12 ni nikah dah. Kita tengok ku mana ni? Dulu kita masih, tapi marilah ni betul. Sebab orang perempuan ni kalau dia umur 15, 16, 17 ni, dia nak pergi ke pesen lain dah. Nak gelenya, nak gapo retina, okey. Kalau nikah awal-awal ni molek. Itu mula bapa ye. Lagi pula kita tengok mula bapa ye ni dia tak belanja. Ikut hak lelaki nak wagi banyak mana. Inilah kita ambil sejarah tuan guru kita. Mudah-mudahan orang-orang kapal kubur kita boleh ambil iktibar katik.
Dan yang kena pula, isteri hok nak jadi bakal isteri kita bukan daripada kerabat yang dekat. Jangan ambil orang-orang yang dekat. Orang yang dekat ni lagu mana? Sepupu, dua pupu. Tu tak boleh. Sebab apa? Kerana ada di dalam kitab tarbiyah, kalau kita pilih hak pesen tu menyebabkan anak ni kurang cidik. Muka duk tengok semua, nafsu tak kena. Ayah yang duk paksa kata kena ambil dengan sepupu sebab takut harta ni pergi kot lain. Sedangkan kalau pergi kot lain comel, boleh pergi tolong orang hak kita tak kenal. Orang nara ambil orang taning. Orang taning kena ambil orang nara pesen tu. Ni dok, orang kubu ambil orang kubu. Bapa tak sen mana. Orang kubu kena jauh sikit. Ambil orang jujur ke, ataupun jauh ada tu sikit. Bau sedap nak pergi ngata, tu ngata mino, taning, sedap sikit. Ni mana? Tu ke tu yo. Ni moyo tu moh jatuh dekat lajak. Dalam syarak tak sah juga pesen tu. Nak keluarga hok jauh-jauh. Ni jangan hok dekat lajak. Sepupu ni bapa nak royak kata, anak adik, anak kakak dua orang tu sepupu, dekat menah. Ni adik kakak pun, anak sama anak. Hok tu berat menah. Batu hari ni kita ubah. Daripada nikah sepupu ke sepupu ni, kita ambil orang-orang hak jauh supaya keluarga kita ni jadi besar keluarga kita. Dan hak akhir sekali di dalam pemilihan perempuan iaitu bernasab mulia. Bernasab mulia, kita ambillah orang-orang hak nasab baik-baik. Jangan kita ambil orang hak nasab tak baik. Kena cari nasab orang-orang mulia untuk menjadikan isteri kita. Sebaliknya lek perempuan pula memilih suami. Tadi lek jatuh, pilih lek perempuan. Lek perempuan pilih suami, satu, kena beragama Islam. Mula-mula, kalau boleh, kena ambil orang Islam tu daripada asal lagi. Jangan kita ambil orang-orang hak baru-baru. Kita kata hak baru masuk Islam, banyak lah ni duk jadi. Duk kena kepada anak kita, sedekah dia ni, bukan Islam. Allah. Mula-mula lagi dah, kena beragama Islam. 2-3 tahun dulu baba pecum dengan ulama, ada satu kata ada majlis agama Islam royak kata dalam masa 2 tahun 3 tahun dulu anak-anak muda kita di 3 wilayah ni 3,000 4,000 orang nikah dengan orang Udon Thani. Allahu akbar. Hak tu hak daftar dengan dengan majlis agama. Hak tak daftar dengan majlis ramai lagi menikah. Wak naik ke Udon, nu ke atas-atas nu. Bo naik ke atas nu gapo nak jadi? Dia ada cu ija ataupun cu ite. Dia ada bini dah. Bo pergi naik di atas nu nak duduk dengan bini tua. Bini tua tak izin. Lepas tu terpaksalah anak-anak 3 wilayah kita ni pergi duduk di ketik, pergi duduk di wat, pergi tupai nasi tak cah pagi-pagi. Allahu akbar. Ada satu lagi orang perempuan tadi terpaksa orang perempuan tadi moga lek sana ni duduk pera. Bukan pera lembu, bukan pera kami, tapi liangmu. Kena pera babi sekali dengan suami dia di atas tu. Banyak mana anak-anak perempuan kita hak duduk di atas tu nak kelik mari semula, tapi duit nak tambah kereta tak ada. Sebab itulah hari ni orang kubus semua. Kita panggil cara umum maaf bapa mari terima. Kita panggil orang kubus semua. Mari kita pakat sedar hari ni. Kita cari suami nak jadi gapo, nak jadi suami anak kita benar-benar dia beragama Islam. Jangan kita pilih orang-orang hak bukan agama Islam. Walaupun anak pilih apa? Orang lagu mana usaha orang tua berdoa dengan Allah. Mintalah Allah Taala bertemu jodoh anak kita dengan orang yang baik-baik. Bagaimana berdasar dengan ayat suratul Baqarah ayat 221 Allah Ta'ala kata di dalam surah Baqarah, kita tengok sana, dia kata wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna, dan jangan kamu bernikah kahwin orang musyrikin, musyrikat. Ni kita ni misal kata baba nak nikah dengan orang musyrikat tak boleh. Orang musyrikat ni dengan mana? Orang perempuan hak bersyirik dengan Allah. Orang panggil orang perempuan hak non Islam. Tak ada Islam, tak boleh. Dia kata hatta yu'minna, malaikat hingga mereka itu beriman, masuk Islam dulu baru boleh nikah. Dia kata wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, dan sesungguhnya hamba yang mukminah
terlebih baik daripada perempuan musyrikah. Dan walaupun dia katanya dia menarik hatimu sekali. Kalau kita kata ni musyrikah, hak ni hamba, tapi hamba orang mukminah, Tuhan kata mu ambil hak nun lebih baik lagi daripada mu ambil musyrikah ni. Mu ambil orang perempuan hak syirik. Ada seorang baba, kita tak temu dalam hadis. Dia kata kalulah kita menikah dengan orang non-Islam ni, maka darah dia tu 7 lapis darah dia cemar. Ini for ahli tasawuf. Kira darah tu. Sebab kalau orang pera kambing ni, maaf ada tak for kita pera kambing. Kalau kita nak wipan molek, kena darah tu molek. Kita seperti juga untuk nak bentuk keluarga sunnah, kita kena cari benih hak nak jadi tu. Kena benih molek. Jangan pilih benih-benih hak tak molek. Bismillah. Kemudian hubung ayat lagi, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan tidak pula, dan jangan kamu berkahwin akan lelaki musyrikin hingga beriman ia. Hak ni tak boleh juga. Anak kita orang Islam, tak boleh kita nak nikah dengan orang musyrikin. Orang-orang hak kufur dengan Allah hingga dia masuk Islam. Dia masuk Islam dulu. Kalau nikah dengan anak kita Islam, nikah dengan orang musyrik, orang kafir, orang panggil orang non-Islam, maka nikah tak sah. Jadi di dalam ayat ni kita tengok sir ayat ni nak royak kata calon hidup anak kita benar-benarlah orang jatuh hak beragama Islam. Bapa guna orang jatuh, maaflah sebenarnya jatuh guna untuk binatang, tapi bapa nak tahqiq orang tani. Orang tani kecil orang jatuh kerana rijal di dalam ayat kena kepada rijal muslim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki itu lebih kuat daripada orang perempuan. Rijal lagi mana? Rijaluddin, orang kuat agama. No, orang kuat agama, bukan kata orang hak pesen lekeh-lekeh dak. Tu calon hak lelaki. Dan yang kedua pula iaitu berilmu dan akhlak mulia. Ni orang lelaki hak nak jadi calon anak kita. Ni kena ambil orang lelaki hak ada ilmu, kerana kalau kita pilih dia ilmu maka ya dah. Kalau kita pilih orang lelaki hak nak jadi natu kita, orang hak akhlak mulia, baba nak royak kata ya dah tu. Betul dah. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak mempunyai sebarang harta, tapi baba nak royak kata pemilihan tadi betul dah. Kena orang hak nak pimpin anak kita, kena orang hak benar-benar berilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Ni kena ada ilmu agama. Dia nak pimpin anak kita solat, dia nak memimpin anak kita untuk mendidik anak lagi akan datang, perlulah orang lelaki tadi, orang yang mempunyai ilmu dan akhlak mulia. Kita tengok seorang Habib, orang Habib apa royak dah tadi, keturunan Nabi. Dia royak kata dia belajar ilmu 10 tahun, dia belajar ilmu, tapi dia belajar akhlak 30 tahun. Inilah nak royak kata akhlak ni sangat kesal benar. Kalau kita boleh menatu kita lelaki hak pesen ada akhlak mulia, maka bertuahlah keluarga tadi. Habis. Kita pergi pula poin hak terakhir sekali, masa mengandung. Tanda hak bapa royak, masa mengandung. Orang perempuan ni sebab sudah nikah, sudah gapo ijak dan kabur duk dua orang tu sampai masa mengandung. Masa mengandung. Orang perempuan ni masa mengandung satu kena makan ni hak kita makan ni hak kita nak makan tu, iaitu makan ni berkhasiat. Berkhasiat ni makan ni hak ada faedah. Jangan kita makan ni hak pesen benda-benda jeruk masa kita duk ngano, seperti jeruk mame, jangan makan masa tu. Orang kita wahi benar jeruk mame, jeruk pau, tak boleh masa tu. Kena makan ni berkhasiat, pasal ada di dalam perut kita ni seorang bayi hak nak menggantikan kita. Allahu akbar. Seorang bayi ni hak nak ganti ma lagi akan datang. Sebab tu anak kita kena gagah. Ibu kena makan ni berkhasiat. Abah ni kena cari barang hak hijau-hijau wak klik isteri dia makan. Kalau jujur bapa nak royak kata kok benar tu belana barang-barang hak hijau-hijauan. Kok sini payah sikit dia tanah pasir. Kalau kok jujur Allah tekak nak makanlah. Lagi pula makan ni hak kita nak makan masuk di dalam perut kita tu benar-benar halalan tayyibah. Benar-benar barang tu kena halal. Jangan kita makan ni hak haram, sebab
kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tiap-tiap lahmin, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lah terlebih utama baginya. Ya kaum bapa yang dirahmati Allah, kita nak cari makanan isteri kita makan, benar-benar makanan tadi halal dan tayyibah. Kita akan contoh, misal kita hari ni kita pergi pukat kita tak kena, pukat sayang kita kena, ginilah ambil hak sayang kita dululah, ambil dengan tak royak. Wak kelik bini kita makan ikan hak kita ambil tadi, maka bapa nak royak kata makanan hak kita makan tadi bukan makanan yang halal dan tayyibah. Makanan yang halal dan tayyibah ni boleh budak di dalam perut tadi dia kesal dengan makanan. Yang kedua, masa kita duk mengandung, kaum ibu yang dirahmati Allah, kita kena baca Quran. Sebenarnya baca Quran ni hak ulama kena ambil daripada kita mengandung 1 bulan sampai 9 bulan ni, kalau boleh boleh 1 kali khatam. Juzuk awal wa juzuk salasin. Kita khatam di dalam masa masa kita duk mengandung 9 bulan. Boleh. Dan masa tu ada lagi ayat-ayat hak ulama kata, satu, kita di dalam masa kita duk mengandung kita kena baca surah Luqman, kerana surah Luqman ni dalam surah tu duk ajar cara-cara didikkan anak. Mudah-mudahan kita didik anak jadi baik. Kita baca surah Yusuf, boleh dengar kisah-kisah Yusuf sabar. Ulama kata selalu baca Yusuf, surah Yusuf, anak jadi jangok tak apalah hak tu. Baca surah Yusuf, baca surah Maryam. Maryam ni berkenaan dengan seorang budak yang berjuruh. Mudah-mudahan bayi hak akan lahir, hak nak ganti kita lagi akan datang, akan jadi bayi yang soleh dan solehah. Dan kata satu ilmu lagi dia katanya, masa kita duk mengandung 9 bulan ni, anak dengar apa saja hak ibu duk kata. Kalau kita tengok di dalam tarbiyah bomo, dia kata suruh royak bari. Suruh royak bari, suruh nasik cara-cara hak sia kita tukar. Daripada royak bari hak tak tahu gapo, kita royak bari cerita Nabi. Nabi kita nama Muhammad, hei anakku dalam perut mendengarlah. Nabi Muhammad, nama Muhammad, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdullah, mengenallah titih Nabi. Royak pada anak kita dalam perut. Sebab apabila kita royak cerita-cerita Nabi, budak di dalam perut tadi akan boleh kesal dengan cerita Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok orang Yahudi. Orang Yahudi, masa bini dia mengandung, orang Yahudi ni masa bini dia mengandung, dia mengajar ilmu hisab. Ilmu hisab ni ilmu apa? Hisab ni ilmu hak biasa kira mengira tu. Dia duk ngajar bini dia ilmu hisab ni supaya anak dia di dalam perut ni cerdik. Batu kita tengok orang Yahudi ni cerdik. Sebab masa dalam perut ni dia ajar isteri dia ilmu cara mengira-mengira supaya anak-anak dalam perut tu pandai mengira sikit lagi. Dan di antara laginya, masa kita duk mengandung kita kena jaga emosi. Emosi ni mana jaga arum kita. Janganlah kita marah. Dan suami pula kena jaga, pandai jaga isteri masa duk mengandung, kena jaga emosi. Jaga isteri kita, hak mana isteri kita tak kena jangan buat. Hari ni kita tengok keluarga sunnah kita ni, di mana bapa gi alhamdulillah sambut teh begitu baik. Alhamdulillah. Di dalam keluarga sunnah ni banyak lagi poin yang kita akan kecek, tapi masa kita buat sekadar sejam setengah saja, sebab kalau masa lama menyebabkan tuan-tuan jemu. Di mana saja hak kita buat program sunnah ni sekadar sejam setengah. Alhamdulillah. Hari ni dah dekat-dekat dah nak sampai masa hak kita tetap. Dan bapa sendiri di dalam untuk kita lacarkan keluarga sunnah ni, kita nak bagi satu doa kepada kaum ibu hak mari hari ni. Tulis doa hak bapa nak bagi dua doa. Satu doa nawi anak kita, anak yang soleh. Tulis. Biar ada kali ada ustazah tolong tulis patu bagi. Iaitu doa kita buat lepas semaya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca dalam semaya. Boleh 3 kali kita baca doa tadi. Supaya anak kita jadi anak yang soleh, yang solehah. Kemudian kita tengok
Masyarakat kita hari ni, kalau satu-satu kampung ni kita tengok, hak ni hak kita paling risau sekali. Anak-anak kita bertagih dengan air dah ketung. Hak ni semua kita tengok masyarakat kita di mana babogi kita nampak sungguh weh. Anak kita ni banyak kenya kena air dah ketung banyak ke. Kadang-kadang bukan anak dak, bapak hak ada anak 2-3 orang pun kena juga penyakit ni. Jadi inilah satu benda hak babo risau. Lalulah babo soraklah dengan ustaz, lagu mana kita nak buat di dalam keluarga sunnah. Highlight hak keluarga sunnah ni, kita ada air penawar. Air penawar untuk nak bui anak-anak kita ni bui jadi terangkan semula. Air penawar nama dia air penawar. Air hak kita japi 30 ayat, 30 juzuk di dalam tu. Lepas tu untuk nak jaya lagi program keluarga sunnah ni, kita kata ginilah, kita jual lah air tu mana puan-puan ni hak nak balik selagi minta lah beli air ni untuk kita satu menerangkan hati anak-anak kita anak kita hak ngaji payah-payah ataupun suami kita hak weh jalan malam. Lepas tu anak-anak kita hak baba royak tadi, maaflah hak duk makan air dah ketung tu, kita air lawan dengan air penawar insya-Allah di dalam sebotolnya. Kita duk jualnya 20 kok lah. Semua kaum ibu hak mari hari ni untuk kita nak jalan lancar majlis hak kita semacam ni, kita setelah lagi sudah baba doa gapo, gi ambil sejebur, 2 jebur, 3 jebur sore, 20 kok sejebur ya. Boleh kalau 2 jebur 40, kalau 3 jebur 60 kok untuk kita bui anak-anak kita makan, suami-suami kita makan, dan kita sendiri ni. Allah Taala terangkan hati kita semula ustaz ni orang panggil air syifa. Sebab air sama air kita lah ni air dah ketung, insya-Allah kita makan air penawar ni mudah-mudahan Allah Taala wisialah anak-anak tuan-tuan semua, insya-Allah boleh kita buh dalam berah buh dalam berah minum ataupun buh dalam laga. Semasa kita nak anak kita makan, babo nak royak satu baca Fatihah 7 kali lagi, lepas tu selawat boleh 3 kali, lepas tu minum, insya-Allah Taala ni setelah lagi sudah babo doa lebih kurang, dan kita pergi depan ni, kita tok kereta depan ni ada dengan air, lepas tu ada orang yang duk jaga pelajar-pelajar kita, insya-Allah. Lepas tu pocik-pocik pun supalah boleh pergi ambil sebotol, 2 botol, 3 botol sore, insya-Allah. Hari ni kita wari dalam sekitar berapa ratus tak wari, 400 mudah-mudahan habis hari ni, boleh kita ambil sikit-sikit sore, insya-Allah. Itu doa tadi babo widah, lepas tu khasiat air baroyak dah. Lepas tu yang 3 untuk kita nak suami ni cinta pada kita. Kena ada doa. Masa kita buat tubik air kepada tok laki kita kita japi doa. Di antara mama dia tulis doa hak babo bagi hari ni. Suami pun tulis juga. Sebab lah ni pun orang tinggal orang jatuh pada supaya babo nak kata nyakit akhir zaman ni ada berlaku. Kadang-kadang suami lari ikut turut tina lain, kadang-kadang isteri pula turut jatuh lain. Kita kecek cara kapal-kapal mudah-mudah faham. Sebab itulah hari ni kita nak keluarga sunnah ni kanuk daripada fak kita ni kasih sayang hak mula-mula. Kita tak ada nak royak tadi. Hikmat daripada buat keluarga sunnah ni, satu nawi ada mawaddah, kasih sayang, rahmah pula, kasih belah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir sekali iaitu sakinah, iaitu ketetapan kita di dalam kehidupan di dalam keluarga, insyaallah. Tulis ayat hak akhir sekali hak kita untuk kita buat sebagai penawar, tulis hak ada pandai-pandai tulis ataupun takak dengan telefon. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita baca 3 kali, kita japi di dalam akhir. Untuk jadi kasih umum di dalam keluarga kita. Anak kita kena kasih pada kita, baru dia dengar kita. Isteri kita kena kasih pada kita, barulah dia dengar kita. Hari ni itulah satu program tajuk keluarga sunnah yang baba bimbing. Lepas tu ada lagi ni bukan kata sekali ni nanti lagi akan datang kena round pusingnya sekali lagi datang, sebulan ke 2 bulan ke nanti dengar kita telefon kata email, insyaallah. Hari ni tak email tabik dengan baba kata orang jatuh ni ramai lagi gi gapo gi cloud gapo, tak apa, nanti kita tengok
jelok masa mana hak for kita luar. Tapi masa hak baba selalu duk tubiknya hari Sabtu pukul 2 petang. Hak tu hak duk tubik sama nak minggu lah. InsyaAllah. Lepas tu kita sudah berjaya dah 5 UT apa 4 UT kapung dah hak kita buat. Alhamdulillah. Ini dia. Lepas tu itulah sikit sebanyak baba boleh mari bercakap di sini. Lepas tu belum daripada baba nak doa, minta semua ni duk beradab deh. Orang perempuan duk serupa dengan tahiyat akhir deh. Adab kepada kiblat, lelaki duduk bersela, kamar dia letak tangan di atas di atas lutut. Lepas tu nanti dengar pejam mata, baba nak cakap hak terakhir ni, semoga di dalam cakapan yang terakhir ni boleh jadi kesan kepada diri baba sendiri dan kepada tuan-tuan semua. Semua fak perempuan duduk molek dah tu deh. Lepas tu hadap kepada kiblat dan duduk dengan tahiyat akhir. Orang lelaki hadap pada kiblat, lepas tu duduk tangan tok di atas lutut, lepas tu pejam mata. Di dalam kita anak adalah satu amanah daripada Allah, yang mana tuan-puan, ibu bapa yang hadir mari hari ni kita kena jaga dia. Kerana anak ni dia lebih mahal daripada harta-harta yang Allah bagi kepada kita lagi. Anak adalah satu permata, yang mana permata ni bisa akan menolong kita di dunia juga di akhirat. Anak yang soleh mampu boleh tolong ibu bapa dia masa di atas dunia juga di hari akhirat. Di hari akhirat dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, janganlah kamu masukkan aku ke dalam syurga ya Allah, malaikat setelah kami dapat melihat ibu bapa kami masuk syurga bersama dengan kami ya Allah." Inilah benda yang kita kena semai di dalam dada kita pada hari ini. Kita jadilah anak kita. Kita kena berazam kepada diri kita sendiri, diri ibu-ibu sendiri. Kita wipeh kata anak kita ni satu anugerah daripada Allah. Ya Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita tengok kita sejauh mana dapat kita mendidikkan dia. Kalau kita dapat mendidikkan dia dengan baik, anak kita akan jadi anak yang soleh. Kau wahai bapa yang dirahmati Allah, kita sanggup kedak diri kita semua ni. Kita nak tinggal dunia, nak hambus, nak mati, nak hambus nafas yang terakhir. Kita nak kedak tengok anak kita, anak yang derhaka pada kita, anak yang bertagih dadah. Mampukah kita tengok kehidupan mereka berumbang-ambing, tidak tahu arah dan tuju? Wahai ibu, wahai bapa yang dirahmati Allah, kita nak kedak anak kita deraka pada Allah, deraka kepada Rasul, supaya kita boleh tengok dia begitu saja. Kau ya wahai ibu, wahai bapa, sanggup kedak kita nak tengok anak kita tidak ada pelajaran agama? Sanggup kedak kita nak tengok anak-anak kita yang selalu deraka pada Allah semenjak pagi mereka minum air dah ketung, kelik mari sepak kita, kangkar kita, tak kira dah. Kita nak ke tengok anak-anak kita yang deraka pada kita? Kerana semenjak daripada kecil lagi Allah keluarkan dia hal keadaan dengan kain yang putih. Maka kedua ibu bapa lah satu bebanan hari ini untuk mencotengkan dia menjadi Yahudi ataupun menjadi Nasara ataupun sebaliknya. Wahai ibu, wahai bapa, sebelum kita nak tinggal dunia, kita nak bumi Allah ni yang kita ada sekarang ni dimakmurkan oleh anak-anak yang soleh. Bumi khususnya bumi kubu kita ni, kita nak melihatkan generasi yang beriman pada Allah. Dan akhirnya untuk kita nak menjayakan keluarga sunnah, marilah hari ini sama-sama kita menadahkan tangan buat saat yang terakhir bagi kita pada hari ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi, dan insyaAllah kalau ada pusingnya, ada ruang lagi, insyaAllah
keluarga sunnah akan mari bercakap pula masa kita melahirkan dia, kemudian apakah benda-benda yang kita bui masa lahirkan anak kita, insya-Allah taala masa kita membesarkan anak kita, apakah bahan-bahan yang kita patut bui pada anak kita, insya-Allah itu merupakan round yang kedua. Dan kalau sekiranya Allah taala kehendak pula. Dan akhirnya belum bapa nak menadahkan doa, bapa terima kasih kepada khususnya Tok Imam Mukhtar kita yang mana bersusah payah dia semenjak daripada minggu ke minggu untuk nak wijaya dalam kampung dia. Terima kasih kepada kanak kamakan masjid 13 pala 13. Terima kasih kepada ketua kampung semualah yang menjayakan program keluarga sunnah pada hari ini. Begitulah sikit sebanyak yang kedua kami ini dia boleh sampaikan. Dan akhirnya jangan lupa belum pada kita nak klik selagi berduyung-duyung kita pergi beli air sunnah kita untuk menjadi penawar bagi kita semua, insya-Allah taala. Semoga Allah taala ciptakan dari kampung kubur kita baldatun thayyibatun warabun ghafur, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami' ahwal wal afat wa taqdirana ya Allah biha min hajat tahina biha sayyid wa alhamdulillahirabbil hamdan wa fi ni'aka wa zidah ya rabbana kal hamdu kama yang bagi liwajhika azim sultanik. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Hanan, ya Manan. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami banyak berdosa denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa ya Allah para hadirin hadirat, ibu-ibu yang hadir pada hari ini ya Allah. Sebelum kami hembuskan nafas yang terakhir ya Allah, kamu ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum mayat kami dimandikan ya Allah, kamu ampunilah dosa kami ya Allah. Sebelum mayat kami dikapankan ya Allah, kamu ampunilah dosa kami ya Allah. Sebelum mayat kami disemayankan ya Allah, kamu ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah sebelum kami masuk ke lubang kubur ya Allah. Selamatkanlah ya Allah kami masa kami duduk di dalam lubang kubur ya Allah. Selamatkanlah ya Allah semasa kami bangkit daripada kubur ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah semasa kami di padang mahsyar ya Allah. Naunkanlah kami semua ya Allah di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah ya Allah hisapan kami ya Allah di yaumil mahsyar ya Allah. Selamatkanlah ya Allah kami masa kami titi di atas sirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama dengan Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan ke ya Allah, selamatkanlah ya Allah kampung kubur kami daripada segala bala petaka-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah anak-anak cucu kami semua di kampung kubur ya Allah, apabila mereka masuk kursus keluarga sunnah dapat mengubahkan semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kampung kubur kami khususnya ya Allah daripada bala petaka-Mu ya Allah. Umumnya biladul muslimin ya Allah, kamu selamatkanlah ya Allah generasi yang akhir ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu selamatkanlah ya Allah generasi yang lagi akan datang ya Allah. Jadikanlah ya Allah khususnya ya Allah kampung kubur kami daripada alim ulama ya Allah. Jadikanlah anak-anak mereka soleh dan soleh, hafiz Quran, alim ulama ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'a batil warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Syria. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana mujahidi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minaka ya karim. Lepas tu kaum ibu buat salam-salamnya dulu dah. Nak kelik salam minta maaf pergi mari. Lepas tu kaum bapa mari salam dengan penceramah semua. Lepas tu ibu